Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kaizari Afindi, ini Ringkas TVS. Susulan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, sektor ekonomi terkesan teruk. Malah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dikuatkuasakan kini bertujuan untuk mengangkat semula sektor ekonomi. Justeru untuk merealisasikan hasrat itu, perlu ada pendekatan diambil bagi memastikan ekonomi negara dapat dikembangkan, terutama hubungan antara negara. Menyentuh soal hubungan ekonomi Malaysia, Brunei, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap negara jiran itu dapat mempertimbangkan cadangan mewujudkan laluan hijau timbal balik dalam usaha menghidupkan semula ekonomi kedua-dua negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perkara itu disampaikan beliau ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Brunei ke Malaysia, Datuk Paduka Alaihuddin Muhammad Taha di pejabatnya. Menerusi catatan di akaun media sosialnya, Muhyiddin memaklumkan ia merupakan kunjungan perpisahan Alaihuddin yang akan menamatkan perkhidmatannya hujung bulan ini sekaligus membincangkan usaha untuk meningkatkan lagi hubungan dua hala sedia ada antara kedua-dua negara dalam pelbagai aspek termasuk cabaran yang perlu dilalui. Seterusnya, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB telah dan sedang melaksanakan pelbagai projek infrastruktur melibatkan bekalan air, elektrik dan jalan luar bandar Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Menterinya Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, bagi projek bekalan elektrik luar bandar BELB, sebanyak 15 projek di kawasan luar bandar Sarawak kini dalam proses pelaksanaan dan ada yang telah siap. Sementara itu, mengenai status pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB, beliau mendedahkan sebanyak 40 projek sedang dan akan dilaksanakan dengan kos keseluruhan sebanyak 2.4 bilion ringgit. Daripada 40 projek itu, katanya 11 projek telah siap, 13 projek dalam peringkat pelaksanaan, manakala 16 projek lagi dalam fasa reka bentuk. Tambah beliau, sebanyak 64 projek dilaksanakan di bawah projek jalan luar bandar JALB. Mendedahkan perkara itu, projek berkenaan katanya kini di peringkat pelantikan perunding dan reka bentuk. 3 projek sedang dalam peringkat perolehan, 9 projek dalam pembinaan dan 13 projek telah siap sepenuhnya. Sedikit perkembangan di Miri. Perkhidmatan Farmasi Pandu Lalu FPL dilancarkan di Hospital Miri hasil daripada sumbangan komuniti dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Perkhidmatan ini merupakan yang ketiga diwujudkan selepas Sibu dan Kuching. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting berkata, FPL yang menelan belanja RM150,000 itu mampu mengurangkan masalah kesesakan terutama tempat meletak kenderaan di hospital berkenaan. Katanya lagi, perkhidmatan FPL ini juga memudahkan urusan mengambil ubat terutama kepada pesakit yang tidak dapat datang menerima ubat secara bulanan. Bertemu kembali. Apa yang menarik, lokasi eko pelancongan Bung Bratak yang terletak di Kampung Tembawang Sauh dekat Bau kini menerima semula kunjungan orang ramai. Pengerusi Persatuan Warisan Bung Bratak BBHA, Datuk Peter Minos berkata, keputusan pembukaan semula tapak warisan bersejarah tersebut berikutan situasi COVID-19 di Kuching yang kini bertukar status dari zon merah kepada zon kucing. Sejak dibuka pada hujung minggu lepas, kebanyakan pengunjung adalah mereka yang pernah melawat Bung Bratak. Beliau mendedahkan sekurang-kurangnya 300 pendaki mengunjungi Bung Bratak direkodkan setakat Sabtu dan Ahad lepas. Jelasnya lagi, antara yang menjadi tarikan kepada para pelawat adalah rumah panjang barok serta air terjun yang terdapat di Bung Bratak. Pada itu, beliau turut berharap pandemik akan hilang dalam kadar segera agar operasi di Bung Bratak dan lokasi menarik di Sarawak kembali beroperasi seperti biasa. Seorang lelaki warga negara Indonesia dikuatiri lemas selepas perahu yang dinaiki karam dipukul ombak di Muara Payang, Sarike pada Ahad. Operasi mencari dan menyelamat mangsa kini diteruskan selepas dimulakan pagi Isnin. Mangsa yang hilang dikenali sebagai Herian Shah, 25 tahun yang bekerja sebagai juru elektrik di sebuah syarikat di Sibu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sarike, Mahmudin Narudin berkata, ketika kejadian, ketiga-tiga mereka sedang dalam perjalanan menyusuri Batang Rajang dari Pekan Sarike ke Muara Payang sekitar 5 petang.
Jelas Mahmudin lagi. Dua yang terselamat masing-masing dikenali sebagai Romilton Anthony, 27 dan Bahtia Janggau, 25, menerima bantuan daripada sebuah bot nelayan yang kebetulan melalui kawasan tersebut. Katanya lagi, radius pencarian merangkumi 1 kilometer dari lokasi kejadian. Dalam perkembangan lain, 5 penjawat awam antara 12 individu ditahan dalam serbuan Op Partilia sempena sambutan hari jadi di sebuah kondominium di Jalan Raja Chulan, Bukit Bintang pada Isnin. Ketua Polis Daerah Dang Wangi Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah berkata, dalam serbuan 6.34 pagi itu, seramai 15 individu termasuk 8 wanita berusia 20 hingga 40 tahun telah diperiksa dalam premis berkenaan. Beliau berkata hasil ujian saringan awal air kencing dilakukan mendapati 12 individu yang ditahan termasuk 5 lelaki penjawat awam positif dadah. Selain itu, katanya penganjur juga dipercayai turut menghidangkan dadah jenis metafetamin dalam bentuk jus campuran yang siap dibancuh. Muhammad Zainal berkata kesemua suspek termasuk penganjur direman 4 hari bermula 7 hingga 10 Disember bagi membantu siasatan lanjut di bawah Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kita beralih ke perkembangan sukan. Pelumba Moto3 negara Khairul Idam Pawi sedia melepaskan segala kariernya dalam sukan permotoran. Beliau mengumumkan persaraan pada Isnin selepas mengharungi 5 musim di kejohanan dunia MotoGP. Seperti masih menyimpan rasa kecewa, Khairul Idam yang mesra disapa Super Kip merasakan masanya sudah tiba untuk dia mencari pengalaman baru di luar arena dua roda. Sungguh pun tiada kelibat nombor 89 selepas ini, rekod Super Kip masih segar kekal sebagai satu-satunya pelumba Malaysia yang menjuarai 2 pusingan Moto3 ketika bersama dengan pasukan Honda Asia pada 2016. Sementara itu, Persatuan Permotoran Malaysia MAM akan mengadakan pertemuan bagi mendapatkan gambaran bantuan yang diperlukan Kip sekiranya mahu kembali ke litar. MAM akui sumbangan Kip dalam dunia permotoran tempatan, namun rekodnya bersama Sepang Racing Team akan tamat Disember ini dan masih belum menerima apa-apa tawaran. Justru perbincangan MAM dengan pelumba dari Perak itu diharap dapat menemui titik tengah agar pengalaman 5 musim Kip di kejohanan dunia tidak disia-sia. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kepada kita orang semua, jaga diri kita orang sebab perjuangan menentang COVID-19 belum habis lagi. Jadi jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah diberi oleh SIDAK KKM. Kita jaga kita. Saya Karizari Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.